Assalamualaikum, nama saya Nur Atrab Ridwan. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan bagi topik ini. Yang pertama sekali, epistemologi ini dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Jadi dia berasal dari perkataan Yunani iaitu pengetahuan atau kebenaran dan ilmu atau teori. Dalam bahasa Arab pula ilmu dan bahasa Inggeris pula science. Jadi epistemologi ini fokus kepada penganalisian dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. Jadi perkara ini tertumpu kepada cara memperolehi ilmu dan kesahan cara mencari ilmu. Okey, permasalahan yang pertama, masalahan hakikat ilmu, pengetahuan, kebenaran, kepastian serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Jadi suatu upaya rasional untuk menimbangkan dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksi mereka dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga pula, satu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, kritis dan membantu tentang kesahan pengetahuan. Jadi, sumber ilmu terbahagi kepada 6 iaitu wahyu, kaedah saintifik, logik, pandangan pakar bidang berkenaan, intuisi dan berasaskan pengalaman panca indera. Epistemologi ilmu adalah teori kebenaran iaitu teori kebenaran responden, teori kebenaran konsistensi, teori pragmatik dan teori lain-lain. Bagi ruang lingkup, arifin meliputi hakikat sumber dan kesasah pengetahuan, membantu seseorang melihat apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menurut bidang-bidangnya. Jadi dia lebih kepada macam pandangan pakar dalam bidang berkenaan. Jadi sumber ilmu ada panca indera, akal, hati atau intuisi dan wahyu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Arif bin Ahmad Lofi A1899880. Hari ini saya ingin menerangkan perkembangan epistemologi dan kesan terhadap kehidupan. Terdapat 3 aliran dan mazhab falsafah ilmu. Yang pertama, empirisme. Sejarahnya dibangunkan oleh ahli falsafah British pada abad ke-18 seperti John Locke pada tahun 1632 hingga 1704. Pengertiannya bermaksud pengalaman. Ia berasal daripada bahasa Yunani empirikos. Ia menolak pandangan rasionalisme bahawa akal manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses tanggapan di alam dunia. Kelemahannya, objek yang menipu, indera yang terbatas, indera yang menipu, manakala implikasinya pula dunia fikiran orang, dunia di luar minda yang mengandungi zat. Yang kedua, rasionalisme. Sejarah dirujuk kepada ahli falsafah abad ke-17 dan 18 seperti René Descartes pada tahun 1596 hingga 1650. Pengertian menekankan kepada kemampuan akal atau otoriti akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Ia bersifat fitrah di mana idea mengenai kebenaran dikatakan sudah ada pada diri manusia secara a priori tanpa perlu melalui pengetahuan dan pengalaman. Terdapat beberapa kelebihan, iaitu kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan, terutama ilmu logik dan matematik yang lahir sejak zaman Aristotle. Kelemahannya, mementingkan subjek daripada objek. Kedua, menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan rationality. Okey, pola aliran rasionalisme ini dapat dua. Pertama, kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logikal dan analisis berdasarkan rasio berbanding dengan analisis melalui iman ajaran agama. Dan kedua, dalam menyusun data-data, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau ide-ide universal. Yang ketiga, skeptisisme. Sejarah dibangunkan oleh ahli falsafah moden David Hume.
pada tahun 1711 hingga 1776. Pengertian bermula pada zaman Yunani apabila dikemukakan oleh Xenophon tahun 570 hingga 475 sebelum Masihi. Skeptisisme menganggap bahawa ilmu yang pasti terhadap sesuatu hakikat mungkin dapat dicari tetapi tidak akan dijumpai. Ilmu pengetahuan bersumberkan pengalaman dan panca indera adalah ditolak dan tidak boleh dipercayai. Hujahnya, semua itu adalah satu ilusi. Antara falsafah skeptisisme Hume, ia membawa kepada penerimaan terhadap doktrin fenomenalisme. Terdapat beberapa dua jenis kebenaran Hume yang menerima. Yang pertama, fakta yang jelas. Yang kedua, kebenaran yang boleh diterima akal. Jenis pengalaman panca indera yang bersifat ilusi garapan panca indera, penglihatan fatamagona di padang pasir. Yang kedua, garapan panca indera bersifat relatif. Objek yang bulat akan dilihat bujur dari sudut yang tertentu. Terdapat pelbagai aliran, pelbagai kaedah dan sumber perolehan ilmu. Empirisme, skeptisme, wahyu dan transisi, intuisi dan ilham, kearifan tempatan dan rasionalisme. Pada kali ini, saya akan menerangkan apa ontologi ilmu, iaitu berkaitan dengan objektif kajian kita, ciri-ciri ontologi ilmu, perbahasan hakikat ilmu, hukum ilmu dan aliran. Ontologi ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal, paling menyeluruh dan paling kuno. Objektif kajian iaitu kewujudan, sama ada kewujudan umum atau khusus, terbatas, universal atau mutlak, fizik atau metafizik, kehidupan sekarang atau sebaliknya, atau sumber segala kewujudan. Ciri-ciri ontologi ilmu mempunyai kaedah dan metodologi, koheren dan konsisten, sistematik, rasional, komprehensif, radikal dan universal. Terdapat dua aliran, iaitu pendekatan kuantitatif, monoisme, dualisme, paralelisme, pluralisme. Pendekatan kualitatif ada 4, iaitu materialism, idealism, nihilism and agnotisme. Ontologi ilmu juga berkaitan dengan klasifikasi ilmu, hukum ilmu yang merupakan prinsip saintifik, prinsip humanistik and prinsip holistik. Perbahasan hakikat ilmu pula adalah ruang lingkup ilmu sains dan ilmu falsafah. Klasifikasi ilmu. Pengenalan ilmu dapat dikesan semenjak zaman Yunani. Aristotle membahagikan ilmu kepada dua kategori, iaitu ilmu sebagai alat dan tujuan. Klasifikasi ilmu dipengaruhi oleh tabiat hidup manusia yang suka mengelaskan setiap perkara untuk memudahkan kefahaman dan kehidupan. Ilmu sebagai tujuan terbahagi kepada dua jenis, iaitu ilmu theoretical and ilmu praktikal. Apa itu ilmu teoretikal? Ilmu teoretikal ialah ilmuwan Islam yang bermazhab Sunni mempunyai klasifikasi dengan meletakkan ilmu wahyu pada hierarki tertinggi dan diikuti oleh ilmu al-kalam seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, fizik dan metafizik. Ilmu praktikal pula ialah barat condong kepada pengalaman empirikal dan meletakkan pada kedudukan yang utama. Konsep klasifikasi sedemikian menjadikan persoalan metafizik dengan agama berada di tempat yang rendah. Sosial membahaskan manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan sains kemanusiaan membahaskan manusia sebagai individu.
Pada zaman pertengahan, konsep klasifikasi ilmu terbahagi kepada dua kategori besar, iaitu trivium dan quadrivium. Quadrivium arithmetic, geometrik, music and astronomy. Trivium pula ialah tata bahasa, dialektik and retorik. Pengalaman barat dilakukan oleh filosof Muslim yang bermazhab Syiah seperti Al-Hindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Sains tabi'i terbahagi kepada dua kelompok iaitu sains tulen dan sains gunaan. Sains sosial iaitu sosiologi, ekonomi, geografi. Sains tabi'i pula ialah fizik, kimia, biologi, perubatan dan matematik. Sains kemanusiaan ialah bahasa, sastra dan persembahan. Hello, nama saya Turga, anak perempuan Serasu. Saya akan membentangkan tentang teori ilmu. Teori ilmu mempunyai 3 bahagian iaitu teori koresponden, teori koheren dan teori agama dan tradisi. Mari kita lihat apakah itu teori koresponden. Pengertian koresponden adalah kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian atau sepadan antara penyataan, iaitu idea, tentang kenyataan, iaitu realiti. Benar atau salah terletak pada kesesuaian antara subjek, iaitu apa yang diketahui, dan objek realiti sebagaimana adanya. Misalnya, penyataan Shah Alam terletak di Selangor. Teori ini terdapat kelemahan tersendiri, iaitu teori ini dianggap benar jika boleh dibuktikan benar melalui uji kaji. Tetapi, jika sebaliknya iaitu bertentangan dengan maklumat baharu, maka teori ini akan dibatalkan. Contohnya, bagaimana kita boleh membuat perbandingan antara idea dengan teori jika kita tidak berhadapan dengan realiti ataupun realiti tersebut tidak jelas? Teori koheren adalah teori pragmatik, adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan yang praktikal atau bermanfaat dalam kehidupan. Teori ini mementingkan idea berguna walaupun palsu. Justru, kebenaran bukanlah keutamaan. Teori ini terdapat kelemahan tersendiri, ianya hanya mementingkan idea yang berguna walaupun idea tersebut palsu. Contohnya, seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin canggih. Para ilmuwan menemukan teknologi baru untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya smartphone. Penemuan dan pengaplikasikan smartphone tersebut dikatakan benar kerana berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teori yang ketiga adalah teori agama dan tradisi. Agama ialah kebenaran mutlak yang bersumberkan dari Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Tradisi pula, manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayatnya dan untuk melaksanakannya, maka usaha keilmuan adalah jelas dilakukan ataupun diusahakan sepanjang hidup. Contohnya, kesinambungan tradisi ilmu berkesinambungan ilmu dengan mengetahui khazanah ilmu generasi terdahulu. Hai, pada hari ini saya akan membentangkan tentang epistemologi untuk kegunaan kehidupan. Epistemologi sebagai pemacu penjanaan ilmu. Menerusi epistemologi yang memfokuskan perbincangan kepada teori ilmu dari segi sumber dan kaedah perolehan ilmu, hierarki atau tingkatan ilmu, pengkelasan ilmu mengikut jenis dan sifat akan membolehkan seseorang itu berfikir dengan waras dan seterusnya menjadi pemacu kepada penjanaan ilmu yang lebih bersifat harmoni dan holistik. Seterusnya adalah kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama.
Antara solusi dalam menghadapi kecelaruan dalam falsafah dan isu semasa adalah menerusi kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama. Titik persamaan ialah kesemuanya mencari kebenaran. Namun, falsafah dan ilmu mempunyai keterbatasan. Hanya agama sahaja yang mutlak. Mustahil agama yang benar bercanggah dengan kebenaran. Dan akhir sekali, ringkasnya, agama adalah pegangan, bukan spekulatif dan tidak berubah. Baiklah, yang seterusnya adalah cabaran ilmu, falsafah dan agama. Yang pertama, pengetahuan merujuk kepada hal-hal yang biasa dalam kehidupan. Pengetahuan yang tersusun akan meningkatkan menjadi ilmu atau sains. Ilmu dan sains hanya menjawab masalah segera, maka ianya memerlukan falsafah bagi menyelesaikan masalah yang lebih holistik. Falsafah menimbulkan spekulatif dan tidak meyakinkan, maka ianya memerlukan agama untuk memberikan jawapan yang lebih mutlak. Sekularisi yang memisahkan agama menyebabkan sistem dualisme dalam pendidikan. Seterusnya adalah epistemologi untuk kegunaan kehidupan. Yang pertama, falsafah. Falsafah hanya mampu memberikan jawapan secara spekulatif dan tidak meyakinkan. Yang kedua, ilmu. Ilmu dan sains hanya berusaha untuk menjawab masalah dengan segera. Yang ketiga, agama mampu menjawab persoalan kebenaran yang gagal dijawab oleh ilmu dan falsafah secara tuntas. Yang terakhir, sains. Ilmu dan sains hanya berusaha untuk menjawab masalah segera. Akhir sekali, kesepaduan antara ilmu. Ianya bukan lagi dipanggil sebagai monodisiplin tetapi transdisiplin. Antara kelemahan monodisiplin adalah keterbatasan seseorang itu untuk memahami sesebuah isu. Yang berikut adalah sudut pandangan yang berbeza bersesuaian dengan bidang masing-masing. Justru itu, para ilmuwan perlu bekerjasama untuk menghubungkan disiplin ilmu yang holistik dan lebih mendalam.